Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bertemu lagi kita pada petang yang penuh barakah ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita akan bersama-sama sekali lagi menyambung perbincangan kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, iaitu sebuah karya yang dikarang oleh Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah. Dan pada petang ini kita akan membincangkan topik tafwid dan takwil di halaman 154, tafwid dan takwil. Dan ini berkaitan dengan topik yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat muhkamat artinya ialah ayat yang terang, ayat yang jelas, yang tidak menuntut kepada tidak menuntut kepada penjelasan yang yang dapat merungkai kesamaran-kesamarannya, kerana ayat muhkamat ni lawannya adalah ayat-ayat mutasyabihat, iaitu ayat yang samar-samar yang menuntut kepada penjelasan kepada kesamarannya. Jadi ayat muhkamat, ayat yang jelas yang tidak menuntut kepada sebarang penjelasan lantaran dia tidak samar, dia terang. Ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang samar. Maksudnya ayat-ayat yang boleh membawa kepada andaian keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, sedangkan kita sudah meletakkan suatu dasar bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali berbeza daripada makhluk. Justru ayat mutasyabihat ini perlu kita hadapinya dengan benar. Bagaimana cara kita nak berhadapan atau berinteraksi dengan ayat mutasyabihat? Maka dalam pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah ada yang disebut sebagai tafwid dan juga takwil, dan ini akan kita bahaskan. Di antara ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ayat-ayat tersebut apabila diartikan secara literal akan menimbulkan kesan bahawa Allah memiliki kekurangan dan menyerupai makhluknya. Padahal di atas telah dijelaskan bahawa Allah wajib maha suci dari segala kekurangan dan maha suci dari menyerupai makhluknya. Menghadapi ayat-ayat mutasyabihat tersebut, Ahlussunnah wal Jamaah memiliki dua pendekatan. Pertama, pendekatan ulama salaf. Yang dikatakan ulama salaf ni merujuk kepada 3 generasi pertama dalam Islam, iaitulah generasi Rasulullah dan para sahabat, diikuti dengan generasi tabi'in dan kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Dan pendekatan ulama salaf ni iaitu melakukan takwil secara ijmali ataupun secara global, iaitu dengan mengimaninya dan meyakini bahawa ayat-ayat tersebut memiliki makna yang layak bagi keagungan Allah tanpa menentukan maknanya secara khusus, serta mengembalikan pengertian ayat-ayat tersebut pada ayat-ayat yang muhkamat
seperti yang dikemukakan sebelumnya. Dan pendekatan ini juga disebut dengan tafwid. Tafwid iaitu menyerahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah, dan pendekatan ini diikuti oleh majoriti ulama salaf. Baik, yang kedua pula ialah pendekatan ulama khalaf. Yang dimaksudkan dengan ulama khalaf ialah para ulama yang daripada generasi setelah daripada 3 abad hijrah yang pertama. Jadi kalau generasi pertama, kedua dan ketiga daripada abad hijrah itu disebut sebagai ulama salaf, maka sesudah daripada itu generasi kurun keempat, kelima dan seterusnya, maka ia disebut sebagai generasi khalaf. Dan khalaf ni maksudnya ialah pengganti, generasi pengganti. Jadi generasi pengganti ataupun dengan makna lain ialah generasi penerus para salaf. Baik, dengan pendekatan yang diambil oleh umum ulama khalaf ialah dengan melakukan takwil terhadap ayat-ayat tersebut. Makna ayat-ayat mutasyabihat tadi secara lebih terperinci dengan menentukan makna-makna yang sesuai dengan tata bahasa Arab, dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Mereka tidak membawa ayat-ayat tersebut pada arti secara literal atau secara harfiah sebagaimana yang diikuti oleh kaum salaf. Pendekatan ini boleh diikuti terutama ketika terjadi kekhawatiran terjadinya kegoncangan akidah umat untuk menjaga mereka dari tashbih, iaitu daripada menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan pendekatan takwil ini juga diikuti oleh sebahagian ulama salaf generasi sahabat radhiyallahu anhum. Jadi daripada statement ini kita boleh faham bahawa sama ada pendekatan takwil secara ijmali atau juga disebut sebagai pendekatan tafwid, ataupun pendekatan takwil secara tafsili ataupun takwil secara terperinci, kedua-duanya digunakan dalam kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi adalah keliru kalau kita menganggap bahawa pendekatan sebenar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semata-mata tafwid dan menolak takwil. Dan juga adalah keliru kalau kita terus menyamakan pendekatan takwil ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pendekatan takwil Mu'tazilah. Jadi pendekatan takwil Mu'tazilah ni disebut oleh para ulama, antaranya oleh Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, sebagai takwil fasid, makna takwil yang rosak. Kerana apa? Kerana para ulama Mu'tazilah menganggap bahawa makna takwil itulah makna yang hakiki dan mu'tamad. Makna takwil bagi takwil bagi ayat mutasyabihat tersebut dianggap sebagai makna yang hakiki dan mu'tamad. Adapun bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau sekiranya kita melakukan takwil, maka kita sama sekali tidak menganggap bahawa takwil itu sebagai takwil yang mu'tamad. Bukan takwil yang mu'tamad, dan ia sebenarnya dilihat berdasarkan kepada rujukan daripada ayat-ayat yang muhkamat. Okey. Jadi sekali lagi kita juga dapat lihat di sini bahawa para ulama salaf itu juga menggunakan takwil. Nanti kita akan tengok beberapa contoh daripada ayat-ayat mutasyabihat, dan kita akan lihat bagaimana dalam kalangan ulama salaf sendiri menggunakan takwil. Jadi ini dapat menolak kekeliruan sebahagian orang yang mengatakan bahawa ulama salaf menolak takwil dan ulama salaf sepenuhnya melakukan tafwid. Itu akan kita jelaskan nanti. Baik. Selain daripada kedua pendekatan di atas, ada pendekatan yang diikuti oleh kaum Mujassimah, Musyabbihah dan Hasyuiyah. Yang dewasa ini diikuti oleh kaum Wahabi, iaitu pendekatan zahir. Apa makna pendekatan zahir ni? Iaitu mengartikan ayat-ayat tersebut secara zahir atau secara literal atau secara harfiah. Dan kelompok tersebut memiliki 3 nama. Kenapa mereka dinamakan dengan Mujassimah? Kenapa dinamakan dengan Musyabbihah? Dan kenapa mereka disebut Hasyuiyah? Baik, disebut Mujassimah kerana mereka menganggap zat Allah Ta'ala itu berupa jasmani atau jisim. Berupa jasmani atau jisim. Kemudian disebut Musyabbihah pula kerana mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan disebut Hasyuiyah lantaran
ataupun hasyuiyah ni artinya ialah kelompok pinggiran. Kerana apa? Lantaran dalam setiap diskusi keilmuan, mereka tidak berani tampil ke depan menghadapi para intelektual dan beraninya hanya menjadi penonton di pinggir arena diskusi. Ataupun mereka ni suka cakap tepi. Mereka suka cakap tepi. Tapi bila diajak untuk berdiskusi, berdebat tentang persoalan seperti ini, mereka menghindarinya, mengingkarinya, ataupun mereka bagi alasan bahawa mengelak daripada bercampur dengan ahli bid'ah. Kerana mereka anggap golongan Wahabi ni menganggap golongan ahli sunnah yang sebenarnya, Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, sebagai ahli bid'ah. Jadi mereka menjauhi daripada bergaul dan berdiskusi dengan mereka. Itu alasan yang mereka berikan. Jadi kerana itu mereka disebut golongan hasyuiyah. Baik, dan setelah saya sebutkan dahulu ya, kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat ke-7 itu, bagaimana Allah sendiri menegaskan bahawa pada ayat-ayat mutasyabihat tersebut terdapat takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Ini boleh kita lihat petikan ayat ni di halaman 145 daripada buku yang kita rujuk ini, di mana Allah SWT menyebutkan dan disebutkan sini, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya. Maknanya tak ada yang mengetahui takwil bagi ayat-ayat mutasyabihat tersebut melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Jadi kat situ jelas Allah Ta'ala menyatakan bahawa ayat tersebut ada takwilnya, dan takwil itu diketahui secara hakikinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ulama Ahlussunnah wal Jamaah kalau dia melakukan takwil, maka mereka tidak menganggap bahawa makna takwil tersebut sebagai makna yang muktamad. Kerana makna yang muktamad itu atau makna yang hakiki itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mereka takwilkan tu antara lain supaya dapat menyelamatkan akidah umat daripada terperangkap dalam i'tiqad tashbih dan tajsim ya. Baik. Berikut ini beberapa contoh pendekatan ketiga kelompok di atas menghadapi ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Yang pertama sekali kita lihat ayat berkaitan dengan istawa. Istawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam surah Taha ayat kelima, yang bermaksud Tuhan yang Maha Pemurah istawa di atas arasy. Istawa di atas arasy. Baik, kita lihat kat sini pendekatan-pendekatan dalam mentakwilkan ataupun pendekatan dalam berinteraksi dengan ayat ini. Baik, ada 3 pendekatan berbeza dalam mentafsirkan kata istawa dalam ayat di atas. Seperti yang telah kita kemukakan sebelumnya. Satu takwil secara ijmali atau juga pendekatan tafwid. Yang kedua ialah pendekatan takwil secara tafsili. Dan kemudian ada pendekatan harfiah yang diambil oleh kelompok hasyuiyah atau mujassimah tadi. Baik, pertama ialah pendekatan majoriti ulama salaf adalah pendekatan tafwid, iaitu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat Ummul Mukminin, sahabiah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, dan Al-Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman yang wafat pada tahun 136 Hijrah, yang merupakan guru kepada Imam Malik bin Anas rahmatullah alaih, ketika ditanya tentang istawa, maka dijawab begini al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'kul wal juhudu bihi kufrun. Maksudnya istiwa bukan, ataupun istiwa itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Sedangkan bagaimana keadaan itu tidak masuk akal. Sedangkan mengingkarinya adalah
adalah kekufuran. Ini dipetik oleh Al-Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Begitu juga Al-Laham dalam kitabnya Allahu Laisa Jisman. Jadi ini petikan daripada kata-kata Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha dan juga Al-Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, guru kepada Imam Malik bin Anas. Jadi maksud pernyataan di atas, apa pernyataan tadi? Istiwa bukan sesuatu yang tidak diketahui, sedangkan bagaimana keadaan itu tidak masuk akal, sedangkan mengingkarinya adalah kekufuran. Maksud pernyataan di atas, istiwa adalah sesuatu yang maklum terdapat dalam Al-Quran. Ada dalam Quran. Dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ataupun dalam ayat-ayat yang lain, contohnya Thumma istawa ila as-sama' dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalimat istawa adalah sesuatu yang maklum terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan bagaimana keadaannya adalah tidak masuk akal. Kerana objek pertanyaan seperti ini termasuk sifatnya makhluk. Sedangkan Allah itu berbeza dengan makhluk. Maknanya tidak perlu difikirkan. Cukup kita yakini bahawa berbeza dengan makhluk. Jangan diberikan sebarang kaifiat ataupun menentukan caranya ataupun bagaimana keadaannya. Kemudian contoh lain, B, misalnya Imam Malik bin Anas rahmatullah alaih ketika ditanya tentang istawa. Imam Malik ni tadi murid kepada Imam Rabi'ah. Kata Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa wa kaifun anhu marfu' wa anta rajulu su'in sahibu bid'atin akhrijuhu qala fa ukhrija ar-rajulu. Ada seorang lelaki datang ke majlis Imam Malik lalu bertanya tentang hakikat istawa kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik pun menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang bermaksud Tuhan yang Maha Pemurah beristiwa di atas arasy. Seperti dalam surah Taha ayat 5, seperti yang Allah sifatkan zatnya. Dan tidak boleh dikatakan bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Itu tidak boleh ditanyakan seperti itu. Cara bagi Allah itu tidak ada. Wa kaifu anhu marfu'. Cara bagi Allah Ta'ala tidak ada. Kamu laki-laki buruk, merujuk kepada laki-laki yang bertanya tadi, pengikut pada bid'ah. Jadi pertanyaan daripada beliau itu juga adalah merupakan suatu bentuk bid'ah. Keluarkan orang ini. Imam Malik mengarahkan supaya orang ini dikeluarkan, dihalau daripada majlisnya. Maka Abdullah bin Wahab meriwayatkan, dikata laki-laki itu pun dikeluarkan. Dan ini dinyatakan dalam kitab Al-Asma' was Sifat karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Baik, dalam riwayat di atas, Imam Malik bin Anas menegaskan bahawa istiwa Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah seperti yang difirmankan oleh Allah. Artinya hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Beliau menafikan cara, keadaan dan proses ataupun kaifiat yang biasanya dilakukan oleh makhluknya. Kerana kalau diartikan seperti yang dilakukan oleh makhluknya, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk yang hukumnya dilarang, kerana bertentangan dengan ayat muhkamat. Demikian ini disebut dengan pendekatan tafwid. Yang kedua contoh yang kita berikan tadi itu disebut itu merujuk kepada pendekatan tafwid. Dalam kitab Daf'u Syubhatut Tashbih karangan Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahmatullah alaih, dia ada menyebutkan bahawa dalam bahasa Arab kalimat istawa itu boleh dimaknakan atau diertikan kepada 15 lebih makna, lebih kurang itulah 15 lebih makna. Dan hal yang sama juga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari dalam beberapa tulisannya, antaranya dalam Maqalat Al-Kautsari. Ada dinyatakan bahawa kalimat istawa tu dalam bahasa Arab boleh dimaknakan kepada 15 makna. Dan memang salah satu daripada maknanya tu duduk ataupun dengan makna bersemayam. Tapi ada makna-makna lain selain daripada makna duduk atau bersemayam. Contohnya makna seimbang dengan makna sama,
serupa, menyamakan, menyeimbangkan, dan ada lagi makna-makna lain yang saya sendiri pun tidak ingat, tapi boleh dirujuk dalam tulisan Imam Ibnul Jauzi tersebut. Saya ambil contoh dalam sembahyang jemaah, contohnya biasa kalau imam dia akan sebutkan kepada makmum, dia kata istawu, istawu sufufakum, istawu sufufakum. Maksudnya apa? Samakanlah saf-saf kalian. Artinya luruskanlah saf-saf kalian, seimbangkanlah saf-saf kalian. Jadi kalimat istawu kat situ adalah arahan supaya menyamakan saf, meluruskan saf, menyeimbangkan saf, bukan arahan supaya duduk. Jadi tidak ada, kita tengok ada bila imam kata istawu, luruskanlah saf, tiba-tiba kita tengok orang duduk bersila. Lalu ditanya, kenapa kalian semua duduk bersila? Kerana kami faham kalimat istawu kat situ iaitu duduk. Tidak. Kerana bahasa Arab, istiwa tu ada 15 makna. Sebab tu oleh sebahagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka cenderung untuk tidak menterjemahkan kalimah istiwa. Kita tengok contoh yang diberikan sendiri oleh Kiai Muhammad Idrus Ramli ni. Bila kita tengok firman Allah Ta'ala ni, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam surah Taha ayat 5, kita tengok apa terjemahan dia. Dia terjemahkan apa? Tuhan yang Maha Pemurah beristiwa di atas arasy. Dia tidak terjemah pun kalimat istiwa tu kepada makna yang lain. Dia kekalkan dengan kalimat istiwa. Kerana apa? Kerana dengan mengekalkan itu artinya kita memberi ruang kepada 15 makna tadi. Jadi makna yang paling dekat dengan tanzih. Kita tengok contohnya apakah makna-makna yang paling dekat dengan tanzih. Antaranya kita akan lihat di bawah ni ialah pendekatan takwil terhadap istiwa di atas, di halaman 158 tu. Kedua adalah pendekatan takwil terhadap istawa di atas. Pendekatan ini juga dilakukan oleh sebahagian ulama salaf dan seluruh ulama khalaf. Maknanya pendekatan takwil pun diambil oleh ulama salaf. Jadi saya dah sebutkan tadi di awal bahawa adalah keliru kalau kita kata bahawa ulama salaf menolak takwil. Sedangkan sebahagian daripada ulama salaf ada mengambil takwil sebagai pendekatan dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, dan dia diambil ataupun digunakan oleh seluruh ulama khalaf. Baik, istawa dalam ayat di atas ada beberapa versi penafsiran dari kaum salaf. Baik, ditafsirkan memiliki, istawa tu dengan makna memiliki dan menguasai, ulu wa mulkin wa sultan. Demikian pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat, kemudian Abul Aliyah ni tabi'in, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari dan mayoritas salaf. Kemudian sementara Imam Al-Hasanul Basri memiliki dua pendapat. Imam Hasan Basri ni juga seorang tabi'in. Pendapat pertama Imam Hasan Al-Basri ialah sempurna urusan dan kekuasaannya. Jadi istiwa tadi pun kita dah sebutkan, salah satu daripada makna tadi seimbang, dan juga makna lain ialah sempurna. Jadi kalau imam kata istawu sufufakum, artinya apa? Sempurnakan saf-saf kalian. Maknanya buat saf betul-betul, sempurnakan, buat elok-elok. Jadi makna istawa di situ menurut Imam Hasan Al-Basri ialah sempurna urusan dan kekuasaannya. Dan kedua, menghadap untuk menciptakan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat." Dalam surah Al-Baqarah. Jadi itu maksudnya apa? Allah menghadapkan menghadapkan arahannya tu kepada langit, lalu Allah Taala menyempurnakan penciptaan langit tu kepada tujuh lapis langit, menjadikan atau menyempurnakan penciptaan langit tu menjadikannya 7 lapis langit. Jadi kat sini makna kedua yang ditakwil oleh Imam Hasan Al-Basri itu ialah menghadap untuk menciptakan. Kemudian yang ketiga, contoh lain ialah ada juga pendapat ulama salaf yang menafsirkan menguasai dan memaksa. Jadi kalimat istawa kat situ artinya dengan pendapat ulama salaf yang lain ialah istila wal qahar. Maksudnya menguasai dan memaksa. Demikian merupakan pendapat Abdullah ibn Yahya ibn al-Mubarak, kemudian ataupun Abdullah ibn al-Mubarak, kemudian Az-Zajjaj, kemudian Imam At-Tabrani yang merupakan ahli hadis terkemuka, majoriti ahli nahu dan bahasa dan ulama
ulama khalaf. Menurut Al-Hafiz Al-Baihaqi, seperti yang dinyatakan dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat, penafsiran ini diikuti oleh majoriti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah abad ketiga Hijriah. Baik, yang ketiga adalah pendekatan zahir, atau pendekatan literal atau pendekatan harfiah yang diikuti oleh kaum Hasyawiyah dan Wahabi. Mereka mengartikan istawa dalam ayat tersebut dengan bersemayam, duduk dan bertempat di arash. Pengertian ini jelas bertentangan dengan ayat muhkamat di atas yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluknya dan dari bertempat. Kat sini Kiai Idrus Romli ada menceritakan satu kisah, ya. Sekitar tahun 2014 disebutkan di sini, saya berdialog dengan seorang ustaz Wahabi di Malaysia yang sengaja mendatangi saya di tempat bermalam. Ia berkeras, bersikeras maksudnya ia berkeras menjelaskan bahawa Allah memiliki sifat bersemayam di atas arash. Jadi kat sini istawa tu diterjemahkan sebagai bersemayam. Berbeza dengan pendekatan yang diambil oleh Kiai Idrus, iaitu tidak menterjemahkan kalimah istiwa tu dengan bersemayam. Sebaliknya dikekalkan dengan istawa dalam terjemahannya tadi. Jadi ulama Wahabi ni kata, Ustaz Wahabi ni kata, Allah tu memiliki sifat bersemayam di atas arash. Baik, kalau kita faham bersemayam secara harfiah, itu kan bahasa istana, merujuk kepada duduk. Lalu saya jawab bahawa alasan dia kata alasan Ustaz Wahabi tadi kerana kata istawa dalam Al-Quran disebutkan berulang kali, ada berkali-kali disebutkan. Lalu saya jawab, kata Kiai Idrus, dia kata bahawa ayat yang menjelaskan bahawa Allah tidak menyerupai makhluknya dan tidak bertempat justru yang muhkamat dan harus menjadi rujukan. Ini dapat kita lihat contohnya banyak ayat-ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, ayat dalam surah Al-Ikhlas, itu semua adalah ayat-ayat muhkamat yang menjelaskan Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya dan tidak bersifat sebagaimana sifat makhluknya. Jadi sepatutnya ayat-ayat tersebutlah yang menjadi rujukan kerana ayat tersebut turun berkenaan menjelaskan sifat-sifat Allah. Bahkan membaca surah tersebut, iaitu surah Al-Ikhlas, pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Dan pahala ini tidak ada dalam ayat istawa. Akhirnya Wahabi tersebut terdiam dan segera pergi. Ini cerita yang diberitahu oleh Kiai Idrus Romli. Kalau dalam bahasa kita pun orang Melayu, kalimat istawa tu kalau kita terjemah sekalipun kepada makna bersemayam, memang dia boleh membawa kepada dua andaian, kerana bersemayam ni digunakan sebagai bahasa istana. Jadi bila kita kata sultan bersemayam atas takhta, dia boleh bawa dua makna. Satu makna literal, duduk betul atas takhtanya itu. Yang kedua ialah makna majazi yang juga betul dari sudut bahasa dan juga dari sudut praktikalnya. Apa dia? Iaitu Tuhan sultan sultan bersemayam atas takhta dengan erti sultan berkuasa di atas takhta. Bila berkuasa atas takhta maksudnya ia berkuasa atas negara. Kerana bila sultan bersemayam atas takhta tu tanda dia berdaulat dan dia menguasai pemerintahan di negara tersebut. Jadi kalau dimaknakan dengan ataupun diterjemahkan dengan makna istawa, maka kena dikembalikan kepada maknanya yang majazi, bukan maknanya yang harfi, makna Tuhan duduk, waliyazubillah, daripada sifat seperti itu. Terbaliknya, dia makna majazi yang juga benar, iaitu Tuhan itu selamanya berkuasa dan memerintah alam ini. Selamanya berkuasa dan memerintah alam ini. Itu sebagai salah satu pendekatan juga, ya. Baik. Apapun yang terbaik ialah kita tidak menterjemahkan kalimah istawa tersebut kepada makna-makna yang lain, sebaliknya kita kekalkan saja makna istawa itu dalam bahasa Arab, Kemudian kita lihat contoh yang lain ialah ayat tentang datang ataupun dalam Al-Quran boleh kita rujuk dalam surah Al-Fajr ayat 22, firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat
berbaris. Tu kalau terjemahan penuhnya. Kalau di sini Kiai Idrus cuma petik dan datanglah Tuhanmu. Kalau terjemahan penuh, dan datanglah Tuhanmu beserta malaikat berbaris-baris. Surah Al-Fajr ayat 22. Baik, kata ja'a. Dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan secara literal, artinya datang. Datang. Bila datang maknanya dia datang dari satu arah menuju ke arah yang tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat tertentu, mengambil jarak, mengambil ruang. Okey, berjisim dan sebagainya lah, sifat-sifat kejisiman. Itu yang kita boleh faham dengan kalimat datang. Okey. Jadi kata ja'a yang secara literal artinya datang dalam ayat di atas memiliki dua pendekatan berbeza antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga Wahabi. Baik. Pertama adalah pendekatan takwil yang dilakukan oleh sebahagian ulama salaf. Kita tengok beberapa contoh. Di sini dikemukakan 3 contoh, iaitu pertama Ibnu Abbas dan Al-Hasanul Basri. Ibnu Abbas kita tahu sebagai sahabat dari kalangan sigharus sahabah, sahabat junior. Kemudian Al-Hasanul Basri ni min kibar tabi'in, di antara tabi'in yang besar, yang agung. Menaksirkan dengan datangnya perintah dan keputusan Allah. Jadi kalimat waja'a rabbuka itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Al-Hasanul Basri dengan datangnya perintah dan keputusan Allah. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memiliki 3 pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi rujukan kepada kelompok Salafi dan Wahabi ni. Imam Ahmad sendiri dia kata ada 3 pendapat. Datangnya pahala dari Allah, itu pendapatnya yang pertama. Yang kedua, datangnya perintahnya. Dan ketiga ialah datangnya kekuasaannya. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnul Jauzi sendiri menyebutkan dalam Daf'u Syubhatut Tashbih. Baik, yang ketiga, ada yang menafsirkan datang dalam ayat tersebut dengan sifat Allah, dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, dan bukan berarti bergerak dan berpindah. Jadi dia adalah sifat. Dia adalah sifat. Okay. Jadi demikian pendapat Al-Imam Al-Muzani. Jadi pendapat Imam Muzani, dia kata ia ja'a tu, datang tu adalah sifat Allah, dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, dan bukan berarti bergerak dan berpindah. Jadi dinafikan segala perkara yang bersifat kemakhlukan, iaitu bergerak dan berpindah. Kerana itu tak layak bagi Allah SWT dan merupakan kekurangan bagi Allah SWT. Ini dipetik ataupun dirujuk daripada kitab Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, begitu juga dalam Al-Asma' was Sifat. Baik, pendekatan kedua ialah pendekatan zahir atau pendekatan literal yang diambil oleh kaum Hasyu'iyah dan Wahabi, iaitu mengartikan datangnya Allah itu dengan arti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan penafsiran ini jelas menyamakan Allah dengan makhluknya dan melanggar ayat muhkamat di atas. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain termasuk sifat-sifat makhluk, sedangkan Allah berbeza dengan apapun perkara yang baru dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat perkara baru. Sementara dalam Al-Quran dijelaskan bahawa berubah dan berpindah merupakan sifatnya makhluk yang baru, bukan sifat Tuhan yang qadim. Itu telah kita jelaskan dalam perbincangan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh yang ketiga ialah ayat tentang wajah, iaitu pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Allah Subhanahu taala berfirman, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali, disebut sini wajahnya, ataupun terjemah di sini kecuali Allah. Baik, kata wajah dalam ayat di atas memiliki beberapa versi penafsiran sesuai dengan 3 pendekatan di atas. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, pendekatan takwil terhadap wajah dalam ayat tersebut. Takwil ini diikuti oleh sebahagian ulama salaf dan majoriti ulama khalaf. Baik, yang pertama, wajah dalam ayat pertama oleh Imam Mujahid
ditakwil dengan kiblat Allah. Artinya, di mana pun kamu berada, di timur atau di barat, maka arahkan dirimu menghadap kiblat Allah, iaitu Kaabah. Dan Imam Mujahid itu adalah murid kepada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia adalah murid kepada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan sudah tentulah dengan sendirinya beliau termasuk dalam kalangan tabi'in. Dan Imam Mujahid ni memang menjadi rujukan dalam ilmu tafsir. Dan dalam kitab-kitab contohnya, dan kitab-kitab usul tafsir, kita akan biasa berjumpa dengan Imam Mujahid ni, di mana Imam Mujahid dia berkata bahawa beliau membacakan Al-Quran itu di hadapan di hadapan Sayyidina Abdullah ibn Abbas 3 kali. 3 kali dia membacakan Al-Quran di hadapan di hadapan Abdullah bin Abbas, daripada ayat yang pertama dalam suratul Fatihah sampailah kepada ayat terakhir dalam surah An-Nas. Dibacakan 3 kali, dan setiap pembacaan tersebut disertakan dengan tafsiran dan huraian daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Imam Mujahid ini berautoriti lah dalam pendapatnya ini. Jadi ayat ini kalau kita tengok, dia sangat berkait rapat dengan ayat-ayat yang bercerita tentang kiblat. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah contohnya, disebutkan walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Jadi kemana pun kamu berhadap, hakikatnya kamu berhadap kepada Allah. Jadi kata Imam Mujahid kat sini, artinya kemana pun kamu berada, di timur atau di barat, maka arahkan dirimu menghadap kiblat Allah, iaitu Kaabah. Ini dipetik daripada kitab Al-Asma' wa Sifat karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Baik, yang kedua di sini disebutkan wajah dalam ayat kedua ditakwil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya sebagai berikut. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menuliskan kullu syai'in halikun illa wajhah. Imam dalam ni disebutkan tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Lalu Imam Bukhari menyebutkan di sini sebagai taksiran kepada ayat daripada surah Al-Qasas tadi, disebutkan illa mulkahu wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah. Jadi Imam Bukhari mentaksirkan atau mentakwilkannya dengan maksudnya kecuali kerajaannya, dan dikatakan pula kecuali amal kebaikan yang ditujukan kepada Allah atau dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap amal kebaikan yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka itu tidak binasa, itu terjaga, terpelihara. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran sendiri pun, kalimat wajhullah itu diertikan dengan keikhlasan. Contohnya kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi contohnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yuriduna wajhah. Hendaklah engkau wahai Muhammad bersabar dengan ashabus suffah yang pada sepanjang hari, siang dan malamnya itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yuriduna wajhah, semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Jadi mengharapkan keredaan Allah itu dalam bahasa Arab juga diertikan dengan yuridu wajh Allah, mengharapkan wajah Allah. Wajah kat situ maksudnya mengharapkan keredaan Allah. Jadi sebab itulah maka Imam Al-Bukhari memaknakan, dikatakan di sini bahawa salah satu daripada takwilan bagi makna wajah, quote unquote wajah Allah itu ialah kecuali amal kebaikan yang ditujukan kepada Allah, ataupun kecuali amal kebaikan yang dilakukan kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Baik, yang ketiga, dalam keterangan di atas, Imam Al-Bukhari melakukan takwil terhadap wajah dengan kerajaan Allah, mulkullah, dan mengutip takwil ulama salaf juga dengan versi berbeza dengan arti amal-amal yang ikhlas dimaksudkan kepada Allah. Okey. Baik, kita lihat pula pendekatan kedua, iaitu pendekatan zahir atau literal.
yang diikuti oleh kaum Hashwiyah dan Wahabi yang mengartikan wajah dalam ayat tersebut dengan wajah Tuhan sebagai organ tubuh. Mereka menolak takwil yang dilakukan oleh majoriti umat Islam dan ulama salaf. Oleh kerana itu Albani, Nasiruddin Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani, salah seorang ulama Wahabi Salafi, mengkafirkan Al-Bukhari dalam fatwanya. Ini dipetik oleh oleh Kiai Idrus Ramli dalam bukunya Fatawal Albani wa Muqaranatuha bi Fatawal Ulama, halaman 523, yang dihimpun oleh Ukashah Abdul Mannan At-Tahibi. Boleh rujuklah dalam kitab tersebut. Kerana Kiai Idrus Ramli ni bila dia sebut satu-satu statement tu ada rujukan dia. Dia ada rujukan. Dia bukan cakap saja-saja buat dakwaan kosong. Kerana Kiai Idrus Ramli ni memang secara aktif terlibat dengan dialog, dengan perdebatan dengan aliran-aliran bid'ah. Sama ada Syiah, liberal, bahkan Wahabi itu sendiri sudah sering beliau berdebat dengan mereka. Jadi dengan menunjukkan sendiri di mana statement-statement, petikan-petikan tulisan dalam karya-karya, dalam buku-buku golongan Wahabi dan Salafi ini yang memang menunjukkan ada statement yang jelas bahawa mereka menisbahkan sifat-sifat kemakhlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini kata Kiai Idrus Ramli, dipetik daripada Fatawal Albani wa Muqaranatuha bi Fatawal Ulama, di mana Al-Albani telah mengkafirkan Al-Bukhari dalam fatwanya wal-iyazbillah kerana takwil di atas. Apa takwil Imam Bukhari tadi? Dia mentakwilkan kalimat wajhuhu dalam surah Al-Qasas ayat 88 tu dengan mulkullah, iaitu kerajaan Allah. Baik, dia kata apa? Dengan mengatakan bahawa takwil seperti yang dilakukan oleh Al-Bukhari tidak akan dikatakan oleh seorang Muslim. Jadi dia kata takwil yang dibuat oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahawa makna wajhuhu itu dengan mulkullah, wajhuhu itu dengan kerajaan Allah atau mulkullah itu adalah takwil yang tidak akan dikatakan oleh seorang Muslim. Baik, kalau statement macam tu sebenarnya secara tidak langsung, secara berkias sebenarnya telah mentakfirkan Imam Al-Bukhari. Kenapa? Kerana Imam Bukhari telah melakukan satu takwil yang tidak dilakukan oleh seorang Muslim. Artinya apa? Mafhumnya Imam Bukhari itu tidak Muslim lah kalau dia melakukan takwil seperti itu. Bukankah itu satu bentuk takfir? Walaupun dia tak kata Imam Bukhari kafir tu secara terang, tapi kenyataan itu kan secara tidak langsung dan berkias mengkafirkan. Kerana ini berhati-hati dalam kita melakukan sesuatu statement. Maksudnya ketika Al-Bukhari melakukan takwil seperti itu berarti bukan lagi seorang Muslim. Jadi penafsiran zahir atau literal seperti kaum Hashwiyah di atas jelas dilarang kerana berarti menjasmanikan Allah, tajsim, dan menyerupakan Allah dengan makhluknya atau tashbih. Baik, ayat tentang mata. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menisbatkan kata ain, mata, kepada Allah. Antara lain firman Allah, wasna'il fulka bi'ayunina, dalam surah Hud ayat 37 yang bermaksud dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan kami. Jadi kalimat a'yun tu adalah jamak daripada kalimah ain. Kalau ain tu maksudnya mata, a'yun maksudnya beberapa mata. Jadi kalau nak terjemah harfiah berbahaya. Sebab dan buatlah bahtera itu dengan beberapa mata kami. Itu sebab terjemahan harfiah tu berbahaya. Kemudian walitusna'a ala aini, dalam surah Taha ayat 39, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku, terjemahan kita. Tapi kalau terjemah harfiah apa dia? Atas mataku. Okey. Baik, dalam ayat di atas kata ain yang secara literal berarti mata, dalam ayat pertama menggunakan bentuk jamak berupa a'yunina, maknanya mata-mata kami. Dan dalam ayat kedua menggunakan bentuk tunggal atau mufrad berupa aini, mataku. Terjemahan dia,
Di sini akan kami sebutkan dua versi pendekatan berbeza di kalangan umat Islam antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Wahabi. Baik, pertama adalah pendekatan takwil yang dilakukan oleh banyak ulama salaf. Untuk ayat pertama, kata a'yunina yang secara literal artinya beberapa mata kami, memiliki beberapa takwil dari kalangan ulama salaf. Contohnya ialah tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan dengan a'yunina tu dengan pengawasan kami. Kerana itu kenapa Kiai Idrus Ramli ketika menterjemahkan ayat tu dia terus terjemahkan dengan pengawasan kami sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ada dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Hasanul Basri rahmatullah alaih menafsirkan dengan penglihatan kami. Seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, Ma'alibut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil. Kemudian Ar-Rabi' bin Anas menafsirkan dengan penjagaan kami. Ada dipetik oleh Al-Imam Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian Sufyan As-Sawri pula mentafsirkan dengan perintah kami. Juga dipetik oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Baik, kesemua ni adalah ulama salaf. Sedangkan ayat yang kedua dalam surah Taha yang berbunyi walitusna'a ala aini. Ini kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Jadi maksud dia, dan supaya kamu wahai Musa diasuh di bawah pengawasanku. Baik. Jadi ala aini dalam ayat 39 surah Taha tadi secara literal artinya di atas mataku. Ala tu atas, aini mataku. Memiliki beberapa penafsiran dari kalangan ulama salaf. Baik, Ibnu Abbas menafsirkan dengan perintahku. Ini ada dinyatakan dalam Musnad Rabi' ibn Habib. Kemudian Ad-Dhahhak menafsirkan dengan penjagaan dan pengawasanku. Kemudian Al-Hasanul Basri menafsirkan dengan pengetahuanku. Qatadah bin Du'amah dan Ma'mar ibn Al-Musanna menafsirkan dengan atas kecintaan dan kehendakku. Kemudian Ibnul Ambari menafsirkan atas cinta dariku. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan dengan penglihatan cinta dan kehendak dariku. Kemudian selanjutnya Al-Azhari menafsirkan dengan kasih sayangku. Baik sangat. Kalau kita lihat sangat terang bagaimana tafsiran-tafsiran tersebut tidak sekali-kali memaknakannya dengan makna lahiriah. Kerana bahasa Arab ni dia ada hakikat dan majaz. Bagaimana bahasa-bahasa lain pun saya yakin ada hakikat dan majaz. Kalau misal kata saya dapat aduan contohnya tentang kecurangan ataupun ada berlaku salah laku dalam organisasi saya contohnya ataupun dalam syarikat saya, contohlah kalau saya ada syarikat kan, lalu saya tugaskan seorang untuk menjadi mata-mata saya, menjadi mata-mata saya untuk spy lah, untuk tengok salah laku tersebut. Saya akan cakap kepada dia, awak menjadi mata dan telinga saya, awak adalah mata dan telinga saya. Itu biasa kita sebut kan, awak adalah mata dan telinga saya. Secara automatik orang tu pun faham maksud mata dan telinga tu bukanlah dia jadi mata saya betul ataupun dia jadi telinga saya betul, tak. Tetapi maknanya dia akan melihat dan mendengar lalu disampaikan kepada saya maklumat-maklumat yang perlu saya ketahui. Jadi dia menjadi mata dan telinga saya. Okay? Sebab tu dalam bahasa Melayu pun sekarang orang dah tak sebut sangatlah. Dahulu kalau detektif ataupun spy ni disebut sebagai mata-mata. Polis pun dipanggil apa? Mata-mata. Mata-mata tu makna bukan dia jadi mata tapi dia jadi spy. Sebab dia mengintip, kerja dia mengintip. Itu dalam bahasa kita pun ada majaz ni. Apatah lagi bahasa Arab yang memang kaya dengan majaz. Sebab tu bahasa Arab ni dia ada balaghah. Sebab tu membaca Al-Quran tu perlu juga dengan pemahaman balaghah. Tak boleh main pakai main hafal membacanya memahaminya secara
harfiah begitu sahaja ya. Dan ada ulama-ulama yang memberikan concern ataupun perhatian terhadap balaghatul Quran dalam memahami dan mentafsirkan Al-Quran. Baik. Jadi kedua adalah pendekatan zahir atau literal yang diikuti oleh kaum Hasyiyah dan Wahabi. Menurut mereka, kata ayunina dan aini dalam ayat di atas menunjukkan pada mata sebagai organ tubuh. Sebahagian mereka mengatakan bahawa mata Tuhan itu banyak sekali, sesuai dengan bentuk jamak dalam surah Hud ayat 37. Dalam surah Hud ayat 37 tadi, wasna'il fulka bi'ayunina. Ini kan kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh alaihi salam yang membuat bahtera. Okey. Jadi sebahagian golongan Wahabi pula beranggapan makna itu memang makna lahiriah betul, makna literal betul. Ertinya apa? Memang banyak mata, wal-iyazu billah. Sedangkan menurut Wahabi kontemporer ataupun Wahabi moden, Wahabi masa kini, maka mata Tuhan tu dua. Mata Tuhan tu dua. Jadi kalau kita tengok pun dalam bahasa Arab, kalimat aini ni pun kadang-kadang dia merujuk kepada makna kekasih. Anti aini. Kan? Anti aini. Kau adalah kekasihku. Kan? Anta nur aini. Kamu adalah cahaya mataku. Maksudnya kau adalah kekasihku. Kan? Dalam lagu Amru Diab kan? Kan ada Habibi ya nur aini. Ya sakin khayali. Kan? Yang apa nama Allah yarham Syarifah Aini Al-Jifri nyanyikan lagu tu kan, Habibi ya nura aini ya sakin khayali, wahai kekasihku yang merupakan cahaya mataku, yang mententeramkan fikiranku atau mententeramkan khayalanku. Tu maksud kata-kata tersebut. Jadi kalimat Arab ni dia banyak sebenarnya majazi. Jadi kalimat aini ni biasanya juga digunakan dengan makna kekasih. Baik. Jadi pengaruh dari perbezaan penafsiran tersebut, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahawa Allah melihat segala sesuatu dengan sifat basarnya, bukan dengan mata sebagai anggota badan. Wal'iyazubillah. Dengan merujuk kepada ayat-ayat muhkamat yang dijelaskan sebelumnya. Wal'iyazubillah, daripada menyifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Baik, jadi kita kena rujuk ayat-ayat mutasyabihat tadi kepada ayat-ayat muhkamat. Sementara Wahabi berpendapat bahawa Tuhan melihat dengan kedua mata atau beberapa mata dengan pendekatan literal dan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Pendekatan literal kaum Wahabi tersebut sangat berbahaya dan merosak pengertian ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ayat pertama dalam surah Hud, ayat pertama tadi, surah Hud ayat 37 tadi, walitusna'a ala aini. Apabila diartikan secara literal akan menjadi dan buatlah bahtera itu di dalam beberapa mata kami. Berarti menurut Wahabi mata Allah itu banyak. Dan Nabi Nuh AS ketika membuat bahtera ada di dalam beberapa mata tersebut. Pengertian seperti ini jelas tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan realiti di mana Nabi Nuh AS membuat bahtera di atas bumi dan mengarah pada anggapan bahawa Allah itu adalah jasmani. Pandangan, pendapat, tafsiran harfiah ni mengarah kepada anggapan bahawa Allah itu ada jasmani, ada fizikalnya. Sedangkan ayat kedua dalam surah Taha, walitusna'a ala aini, kalau ayat surah Hud tadi, wasna'il fulka bi'ayunina, saya silap sekali, surah Hud, wasna'il fulka bi'ayunina, ni berkaitan dengan kisah Nabi Nuh buat bahtera. Tapi dalam surah Taha, walitusna'a ala aini, apabila diartikan secara literal akan menjadi dan supaya engkau diasuh di atas mataku. Berarti menurut Wahabi, Nabi Musa AS diasuh di atas mata Tuhan. Pengertian demikian ini jelas tidak masuk akal, tidak sesuai dengan realiti kehidupan Nabi Musa AS di istana Fir'aun dan mengarah pada anggapan bahawa Allah itu berupa jasmani seperti halnya makhluk. Baik, saya ingat cukup saja perbincangan kita untuk petang ini, dan insya-Allah kalau diberi kesempatan kita akan bertemu lagi, melihat lagi beberapa contoh berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang ada pada lahiriahnya menyebutkan sifat-sifat kemakhlukan dan bagaimanakah pendekatan yang diambil oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita bandingkan pula nanti dengan pendekatan yang diambil oleh
ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu saja pertemuan kita. Ada beberapa contoh lagi, ada tentang tangan, ayat tentang tangan, ayat tentang betis dan kaki, hadis tentang turun, ayat tentang kalam Allah, dan sebagainya, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.